telah dihalau secara terhormat di kedai lama saya yang telah ditutup. Saya ada hampir 4. Alhamdulillah bertemu lagi. Lebih 100 pengusaha kedai makan dan restoran di Terengganu merayu agar diberi kebenaran dine-in memandangkan negara itu telah beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara (PPN). Rayuan itu dibuat memandangkan hasil jualan mereka merosot 80% dan jika ia berterusan, mereka mungkin berdepan risiko gulung tikar. Okey, hari ini saya berada di restoran Singgabudu. Hari ini ada sidang media bersama dengan wartawan dan pengusaha-pengusaha kedai makan Kuala Terengganu. Seperti mana yang korang sendiri tahu pun macam mana sekarang ni kedai makan dan bisnes-bisnes lain struggle. Memang tengah struggle untuk nak pertahankan bisnes masing-masing, terutama kedai makan dan restoran. Okey, bersama saya Hakim. Itu panggilan Debek Ya, Debek saya. Debek okay. Owner kepada restoran Singgabudu Kuala Terengganu. Okey, Bos Bek. Okay. Hari ini ada sidang media bersama dengan wartawan dan pengusaha-pengusaha kedai makan Kuala Terengganu kan. Apa sebenarnya yang diperbincangkan sebenarnya hari ini? Okey. Hari ini kita berbincangkan dari isu untuk dining. Okey, kita tahu pengusaha-pengusaha kedai makan yang ada masalah dari segi perniagaan untuk dining. Tidak. Okey. Jadi dari segi kalau kita buat COD dengan pick up 80% down. So kami sedang berbincang untuk kerajaan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk kami terus struggle dalam dunia F&B ni. Yang ramai yang saya tahulah yang dalam grup kedai-kedai makan Terengganu yang ramai loss dan yang ramai dan yang gulung tikar disebabkan tidak boleh dining lah. Sekurang-kurangnya fakta utamanya kedai makan usaha macam kedai kami tak ada duit saving untuk macam sama macam dengan kilang dia ada saving dia. Kedai makan kita bergantung daripada sale. Jadi kalau sebulan 2 bulan kalau kita tak boleh buat dining, jadi kita pun agak loss yang banyak. Okey, jadi dari segi nak bayar gaji tak lepas, nak bayar sewa tak lepas. Saya mewakili kedai makan Terengganu. Saya harap kerajaan mengambil keputusan yang bijak memandangkan kes COVID di Terengganu antaranya nombor 2 yang paling rendah. Jadi saya berharap kerajaan negeri berbincang dengan MKN untuk memberi kelonggaran kepada kami dine in dan mengikut dengan SOP yang ketat lah, supaya kami boleh hidup lah. Itu pandangan kita bincang tadilah. Saya pun mengharap macam itulah untuk survive dalam musim COVID ni. Itulah. Okey, setahu saya ada beberapa, bukan beberapa ya, ramai jugalah yang saya dengar dekat Kuala Terengganu ni ada ramai yang terpaksa buat loan. Betul. Untuk cover gaji pekerja. Betul. Dengan bayar sewa. Betul. Kedai, betul tak? Betul. Tapi sebenarnya benda tu tak sepatutnya berlaku. Yang tu kira macam setahu saya untuk yang loan tu kira untuk rolling modal. Tapi sekarang ni yang buat loan just untuk bayar gaji dan bayar sewa, betul tak? Ya, betul. Itu kebanyakan dalam grup kami yang ada setengah owner sanggup buat loan untuk bagi gaji bagi kepada gaji staff. Memandangkan sale drop, terpaksa untuk buat loan untuk tanggung kos-kos yang gaji overhead lah. Jadi benda itu terpaksa kena buat memandangkan yelah, kita pun tak tahu sampai bila masa ini benda COVID ni akan berlaku. Tapi saya mengharapkan kerajaan negeri
bertimbang untuk buka balik sektor-sektor kedai makan macam saya lah, dan saya pun wakil daripada pengusaha kedai makan lah Terengganu. Saya harap kerajaan negeri ambil timbangan, bincang dengan MKN macam mana dari segi kami boleh survive semula, daripada sekurang-kurangnya tak ada yang ramai lagi yang gulung tikar. Sebab saya pun difahamkan macam kedai makan ni dah sangat-sangat kritikal. Jadi kita perlu ambil langkah-langkah untuk survive lah. Itulah. Sebab ada yang tanya kenapa kedai makan tak boleh buka? Kenapa tak ada buat usaha buat COD ke, buat online ke, macam mana ke? Okey, memang betul kita kerajaan memberi kelonggaran kepada kami yang usaha kedai makan ni buat COD dan pick up. Tapi tidak memadai. Kerana 20% sahaja yang akan boleh, tapi 80% yang loss. Sebab kalau diikutkan kedai makan memang kena dine in. Jadi kalau 20%, kalau kita buat pick up dengan COD, tidak lepas overhead kita dengan gaji, dengan ini. Jadi itu menjadi salah satu masalah yang besar lah bagi kami. Jadi itulah saya pun panggil semua dan berbincang daripada grup usahawan kedai makan ni, buat satu sebulat suara untuk kerajaan fikir buat dine in mengikut SOP. Sebab memandangkan COVID Terengganu menurun dan vaksin telah meningkat, cocok vaksin telah meningkat. Jadi benda tu saya rasa apa orang panggil, kita rasa boleh pertimbangkan lah. Sebab memandangkan kalau ikut kes COVID daripada KKM yang jangkitan tu daripada orang luar, Selangor, tapi tak ada lagi jangkitan kluster kedai makan. Saya harap kerajaan negeri bagi kelonggaran kepada kami lah. Itu lah. Okey, Bos Bek, terima kasih atas penjelasan. Itulah kita harap kerajaan, terutama kerajaan negeri lah, harap berpertimbangkan suara-suara rakyat, suara-suara wakil daripada pengusaha-pengusaha kedai makan dan restoran Kuala Terengganu. Okey, jom kita tengok apa yang diperbincangkan. Lebih 100 pengusaha kedai makan di Terengganu merayu agar pihak kerajaan mempertimbangkan kebenaran untuk makan dan minum di premis mereka. Kata mereka ini kerana negeri itu sudah pun beralih ke fasa 2 Pelan Pembangunan Negara. Rata-rata pengusaha yang ditemui mengibaratkan nasib mereka seperti telur di hujung tanduk, ekoran pelaksanaan pelbagai jenis PKP sejak Mac tahun lalu. Kata mereka selepas PKP 3.0 dilaksanakan, hasil jualan merosot hampir 80% dan jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil kebanyakan mereka akan gulung tikar. Malah ada di antara mereka yang terpaksa membuat pinjaman bank, menjual kereta dan memberhentikan pekerja untuk terus menampung kos operasi dan membayar gaji pekerja. Seorang owner kedai makan ada lebih kurang 10 orang pekerja. Kalau 80% saja, kalau 20% saja sale yang kita dapat, macam mana kita nak tampung semua tu? Dan kita hampir 70% staff yang kita terpaksa buang, kan? So dia orang nak pergi cari kerja lain pun kedai lain tutup juga, kan? Kat mana sekarang ni? Di tempat-tempat tertentu tidak ada sebarang kes, tidak ada sebarang kluster. Jadi kenapa masih disekat bisnes-bisnes yang ataupun perniagaan-perniagaan ini? Kerana situasi yang lebih buruk berlaku kepada pekerja-pekerja, peniaga-peniaga, sehingga ada yang dah, orang kata, kereta dah pun kena tarik, rumah dah pun kena keluar. Jadi benda ni dah jadi sampai orang kata tahap dah tak boleh tahan lagi dah. Mereka juga berharap agar kerajaan mempertimbangkan pemberian bantuan segera kepada peniaga yang terjejas, sama ada dalam bentuk pinjaman maupun grant. Sepatutnya benda ni, loan ni tak boleh untuk bayar sewa dan pekerja. Loan ni untuk
rolling modal. Jadi kita terpaksa ambil risiko ni untuk teruskan kita perniagaan kita. Kalau kita dah buat gitu, kita rasa kita terpaksa keluarlah daripada kedai dan kita terpaksa tutup kedai. Mereka yakin jika dibenarkan buka sepenuhnya, peniaga dan pelanggan dapat mematuhi SOP yang ditetapkan kerana sudah biasa mengamalkan rutin itu sebelum ini.